Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bika. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsan. Allahumma 'allimna bima jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekhul Musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Dan nikmat atau azab dalam kubur, nisbah azab akhirat. Maka tiada jadi azab mayat dengan bangsa dunia, seperti kita cincang atau bakar api sekalipun. Mayat itu tiada jadi sakitnya, tetapi haram kita buat perkara yang kesakitan. Jika ia masa hidupnya, maka haram kita potong atau melukakan akan dia, atau dibelah akan dia, atau dikhatan akan dia. Kerana buat seperti itu mencabulkan kehormatannya, kerana syarak suruh hormat dan muliakan dia. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia dia, belah ihsan daripada dia semata. Masih kita ada atas muka bumi ini, alhamdulillah. Wajib kita sedarkan dan perasankan apa yang ada pada kita ni tiada lain melainkan kurnia Allah Taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa sahaja yang ada pada kita ni, baik jasad kita, roh kita, baik panca indera kita, keupayaan ada pada kita, keliling kita ni, anak isteri kita atau benda kita, langit bumi ni, semua dia minallah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dia adalah semata-mata datang daripada Allah Ta'ala wahdahu la syarikalah. Tak ada siapa bersekutu, berkongsi dalam masalah memberi, mengurnia, melainkan hanya Allah. Wajib kita sedar, wajib tasdik, wajib ada ilmu, wajib kita perasan kan bahasanya Allah lah yang jadikan semua tu, dan dia anugerahkan kepada kita. Alhamdulillah. Syukur dijadikan kita ni menjadi khairul ummah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Diberi pula pada kita kalubaan, minat yang berterusan, nak belajar, nak faham perjalanan agama, supaya benar-benar kita ni diiktiraf sebagai orang beragama di sisi Allah Ta'ala. Bukan hanya beragama dalam isi orang anggap kita sebagai orang beragama, tapi di sisi Allah Ta'ala gagal. Na'udzubillah min dzalik. Syukur diberi kepada kita keupayaan, kesihatan, kelapangan masa, kehalubaan berada dalam majlis yang mulia untuk kita nak meneruskan bacaan daripada kitab Buku Iman, insya-Allah. Alhamdulillah. Dasar kita duk bicara beriman hari akhirat. Masih dalam bab mati. Akhirat yang pertama kita tempuh mati. Isyarat Quran, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada dunia. Tak mana wajah lebih baik dan apa syarat lebih baik. Pertama lebih baik dia tak ada sudah.
Dia tak ada penghujung. Bila, sampai bila? Mana ada bila? Sampai bila-bila? Sikit guna bahasa itu. Dunia sementara hebat macam mana pun ada kesudahan. Pula tu nak balik ke sana di atas syarat iman. Satu, kita duk belajar daripada awal kitab sampai dengan apa kita nak duk bicara ni, semuanya dasarnya iman. Dan iman tu teras dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Khasnya atas kata kita nak beriman dengan hari akhirat ni, pasal di sana ada pembalasan. Pembalasan adil seadil-adilnya, yang tiada lebih adil melainkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di alam barzakh ni, dia alam perantara sebelum pindah ke istilahnya alam akhirat. Dan alam barzakh ni dia ialah alam bukan untuk dikira amal, tapi untuk disoal siasat berakidah. Adapun amal dia di mahsyar esok. Dalam kubur tanya akidah ya. Tanya akidahnya. Jadi benar akidah, maksudnya benarlah dan selesailah perhitungan soal dalam kubur kita. Satu yang terdekat dengan kita yang kita kena bersedia kubur. Dan bila nak ke kubur, bila-bila masa boleh kubur, untuk macam mana persediaan dia, sentiasa kena duduk bersedia. Sudut akidahnya, besarnya situlah. Sebab kita banyak lalai, khasnya ujung ni akhir zaman ni adalah bab akidah. Akidah kita banyak lalai daripada Allah Ta'ala. Hati sanubari kita ni duk sebut Allah pun duk lalai lagi. Allahu Akbar, astagfirullah. Apatah lagi tak sebut Allah Ta'ala, lagi lalai. Satu, kena belajar usaha untuk ada fokus akal fikiran kita. Dengan ada sikit sebanyak kita dah bicara macam mana nak sebut Allah hadir hati. Dia mesti kena buat tu. Yang tu yang saya kata, yang tu yang kena proses latihan tu. Kalau tak ada latihan khusus, kita berguru, ada camp tarbiyah, tambah pula ada registration dengan guru-guru pula terima sebagai murid. Ada istilah dia bai'ah kita, zikir macam ni, selawat macam ni, istighfar macam ni, dia bagi kita amalan tertentu. Itu memang disiplin ambil daripada ulama, sejak pada ulama-ulama dahulu, dan mereka semua dah berjaya dengan apa yang mereka perolehi. Cuma yang kat kita zaman ni ilmu pun nipis kan? Hemah pun kurang, banyak kerenah dah halangan. Nak kata buat maksiat saja jauh di ujung jari pun boleh buat maksiat. Ni kita punya cabaran sampai tahap tu. Mohon pada Allah Ta'ala mudah dia pelihara kita, pelihara iman kita, hidupkan kita dalam keadaan iman, jauhkan kita daripada larangan, supaya memang dapat hati sanubari kita cerah, sedar kepada Allah SWT yang dia duduk bersama kita, melihat kita, mendengar kita, tak pernah dia berpisah daripada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi seterusnya kita duduk bicara bab beriman dengan bab kubur ni, selain daripada bab soal mungkar nakir, ada tentunya ada istilah nikmat azab. Wajib beriman dalam kubur ada proses ataupun istilahnya alam barzakh, sama ada kubur hakiki ataupun maknawi, tetap kena soal mungkar nakir melainkan siapa dia kecuali. Kita sebut dah sekali lalu semalam, siapa ni kecuali tu. Satu, kalau nisbah yang besar dia tunjuk ajar ulama tu, tok guru kita apa dia? Hidupkan hati dengan Allah Ta'ala. Macam mana hidupkan hati dengan Allah Ta'ala? Sentiasa sedar apa yang ada pada kita adalah kurniaan pada dia semata-mata. Apa yang ada pada kita tu, usah tengok yang luar pada kita, tengok pada batang tubuh kita, kedekat sudah lah. Satu, dia ajar kita la haula wala quwwata illa billah tu, supaya tawajuh pandang kudrat Allah Ta'ala beri kepada kita. Kita ni la haula wala quwwah. Ada bab kita bicara dah bab akidah tu yang saja saya sebut balik.
Apa maksud la haula wala quwwah ni ialah pandang pada sudut perbuatan. Pasal nak boleh ada perbuatan mesti ada quwwah. Daripada quwwah ni ada harakah. Daripada harakah itulah dipanggil pergerakan. Disiplin ilmu dia macam tu. Kalau yang tu pun agak susah, akidah dia apa dia? Takkan boleh bergerak sesuatu melainkan Allah yang gerakkan. Takkan boleh ada kederat sesuatu melainkan Allah yang kurniakan kederat tu pada kita. Itu tauhid tu. Jadi nak sebut tentang mana ni? Nak sebut tentang perbuatan kita yang bila kita sedar kita ada perbuatan, fokuskan apa yang kita dah buat tu tiada lain melainkan Allah yang beri kita keupayaan. Betul. Nak hidupkan hati tu. Bahkan kita punya cabaran ni nak hidupkan hati, nak bagi hadir pada Allah Ta'ala tu satu hal, bahkan nak main mengaji, nak ambil faham ni pun satu cabaran. Sebab iblis syaitan ni dia bila dia kenal sangat jalan-jalan untuk balik ke Allah Ta'ala ni macam mana. Jadi kalau kita dah berguru dan kita jumpa guru macam mana nak balik ke Allah Ta'ala, yang tak tahu dia iblis syaitan ni dia sangat cemburu dengan kita, dan dia akan istilahnya apa, all out untuk gagalkan apa cita-cita kita untuk iman dengan Allah Ta'ala tu. Dia akan buat macam tu. Dia keras semua tenaga dia, begitu juga kerahkan semua anak buah dia. Kalau boleh sesatkan kita sesat-sesatnya, sesatkan kita sesat-sesatnya. Mudah Allah Ta'ala pelihara kita dengan taufik hidayah dia. Dan antara kaedah dia nak sesat tu macam mana? Dihilangkan perasaan kita kepada Allah Ta'ala yang beri kita daya upaya. Dihilangkan daripada perasaan hati sanubari apa dia? Duk berasa semua ada ni adalah makhluk Allah Ta'ala. Dia akan jadikan kita apa? Lalai. Jadi jalan nak hindar dia atas sebab ulama apa? Protection untuk kita hindar syaitan. Syaitan tak ada jalan lain. Pasal Allah saja yang boleh buat tindakan kata syaitan. Jadi prinsip ni mesti faham. Nak lindung pada syaitan, zikrullah. Nak lindung pada syaitan, minta lindung dengan Allah. Sebab kita memang takkan ada keupayaan untuk kita lawan syaitan. Yang boleh pelihara kita daripada syaitan, Allah. Jadi prinsip bab iman ni, khasnya dalam bab konsep ada syaitan, ada kejahatan, dajjal itu seumpamanya. Bila kata tak akan boleh selamatkan kita Allah, semua peristiwa tu hikmah dia adalah supaya kita balik ke Allah Ta'ala. Betulnya besar dia punya sepi tu, supaya kita balik ke Allah Ta'ala. Jadi dijadikan fenomena ni supaya kita balik ke Allah Ta'ala. Bila balik ke Allah Ta'ala, insyaAllah memang selamat. Apa pun ingat Allah kurniakan kita. Kalau nisbah dapat kena benda tak elok, Allah uji kita. Kemestian yang ada pada kita adalah iman pada dia. Sedar bahawasanya itu adalah anugerah dia. Kalau tak bagi pun, itu adalah pengurusan dia, keadilan dia. Sekalipun kita dah buat taat, sekalipun buat taat, bukan wajib atas dia membalas apa yang dia nak buat pada kita, ataupun sebab apa yang telah kita amal untuk dia. Bahkan apa yang ada tu semua janji dia belaka, nisbah pandang dari segi kesempurnaan dia, hak dia untuk melaksana ataupun tidak apa yang telah dikata. Macam mana pun iman kita dengan apa disiplin kaedah-kaedah akliyah yang lepas, mustahil li ghairi Allah Ta'ala, mustahil sesemustahilnya Allah Ta'ala akan mungkir janji dia. Dia tak akan sama sekali menzalimi kita. Kalau ada dia buat sesuatu yang nampak rupa bala bencana, itu adalah keadilan dia sebenarnya. Bahkan orang yang beriman, walaupun orang lain dalam keadaan kena azab dan bencana, tapi dia tak faham dia perjalanan iman, dia akan rasa tenang, tak ada masalah langsung apa yang ada keliling dia. Tu macam mana nak belajar, nak dapat, nak bagi faham
Itu semua kita duk bicara ni dalam proses lah. Proses nak ambil ilmu tu suku, lepas tu proses nak faham hadam, lepas tu nak latihan tarbiyah dan latihan. Latih. Zikir hadir dengan hati. La ilaha illallah. Habis-habis tidak apa? La mawujud illallah. Wujud ni Allah je. Kita makhluk. Allah yang bagi wujud. Yang tu pun kalau hidup dah, mati, Allah. Memang jamin, sure, lepas tak kubur. Lepas seorang mungkin nakir lagi. Maksudnya apa? Mungkin kita akan tanya dah, kalau kita memang mati dalam keadaan memang sedar Allah lah hakiki wujud, wajib wujud, kita ni tak wujud, asalnya Allah bagi kita wujud. Dan Allah Ta'ala bahasakan kita, dulu tak ada kita tu sebagai mayat, kuntum amwatan, lepas tu dihidupkan kita, fa'ahyakum, lepas tu dimatikan kita balik, summa yumitukum. Apa maksud matikan kita balik? Maksudnya dia dah ambil balik apa yang dia pinjamkan sebentar ke kita, wasilahkan jasad kita untuk kita boleh ada alam syahadah ni. Apa yang dia pinjamkan kita tu dia bagi, dia ambil balik. Jadi yang tu antara bab-bab yang kita nak sedarkan iman, tasdik, yakin, dan hidupkan hati dan perasaan kita bahawasanya, dan kita kena sedar inilah jalan-jalan nak selamat di sana. Tak ada lah, dia tak ada pilihan kedua lah. Jalan nak selamat balik sana iman. Dia nak tak nak, suka tak suka, mau tak mau, mesti letakkan diri kita atas jalan iman. Syaitan satu hal saya sebut tadi, dan memang dalam kerenah nak berjalan ni syaitan, nafsu. Syaitan pun sebenarnya tu saduk gaduh sangat. Siapa? Syaitan bukan urusan kita. Urusan kita ingat Allah, minta perlindungan hanya dengan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan. Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Apabila ya Allah, peliharalah aku daripada bilis syaitan. Baca je a'udzubillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau ada benda-benda munafik, murtad ke, na'udzubillahi min zalik. A'udzubillahi min zalik. A'udzubillahi min zalik. Minta lindung benda-benda yang tak diingini tu. Baik. Jadi kalau memang ada hidup iman kita macam tu, masya-Allah. Allahumma rzuqna fahma. Allahumma zidna ilma. Wahdina sabilal huda, sabilal haqqi. Baik. Jadi kalau memang dah ada soal, tentu ada yang boleh jawab, tak boleh jawab. Gagal tak gagal. Kali lalu sebut dah, alam, istilah ulama sebut alam barzakh mulanya alam ijbari. Itu istilah. Dunia ni dipanggil alam ikhtiari. Apa maksud? Dunia ni dia alam untuk kita boleh buat sabab usaha ikhtiar, boleh. Akhirat esok dia tak ada istilah usaha ikhtiar. Dia adalah balasan semata-mata. Tak ada dah ikhtiar kita nak beramal. Tak ada. Tak ada. Satu istilah akhirat esok dia alam ijbari. Istilah ijbar maksudnya apa? Kita adalah di atas apa yang kita ikhtiari kat sini, yang itulah kita akan dibalas sana mandatory. Cuma di atas hak Allah Ta'ala untuk keampunan itu diberi kepada siapa yang dia kendaki, antaranya melalui syafaat Nabi, dan ataupun syafaat para wali, ataupun orang-orang yang dikasihi. Jadi tak ada jalan lain kita nak tak nak, suka tak suka, mesti betulkan perjalanan kita. Hati ni saya sebut tadi dengan iblis, dia tak susah minta lindung dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jamin dia lindung. Bahkan protection daripada iblis ni lagi kuat dengan Allah Ta'ala, lagi minta Allah Ta'ala lindungi kita.
lagi tebal dinding yang memisahkan antara kita dengan iblis syaitan. Lawan iblis syaitan dia dalam bentuknya tu, bukan tumbuk. Kalau boleh tumbuk kita tangkap, aku kepak kepala dia lagi, senang kan? Tak, bukan macam tu. Bukan macam tu. Jadi bila bukan macam tu, dengan apa kita sebut ni, untuk boleh hati sentiasa ingat Allah Ta'ala, tawajuh ke Allah Ta'ala, dengan apa yang sepatutnya kita nak dapat tu, tak dapat tidak. Dia mesti ada latihan yang kita kena buat. Apa dia? Kena zikir, hati hadir. Pula tu cari jalan macam mana nak istiqamah, paksa, nazar, sumpah, apa saya sebut tu. Sejauh mana kita usaha, sejauh tu kita dapat atas jalan sabab. Selain daripada tu, limpah kurnia Allah Ta'ala. Dan memang Allah Ta'ala dijamin dia akan bagi limpah kurnia tak terhingga kat kita. Kita berjalan ke dia sejengkal, dia jalan kita sehasta. Kita berjalan ke dia berlari, dia mari ke kita. Kita pergi ke dia dalam keadaan berjalan, dia akan mari ke kita dalam keadaan berlari. Itu istilah-istilah ulama' nak menunjukkan kat kita ditaklif buat sebab. Ni alam ikhtiari, bukan ijbari. Masuk yang mati ya, tak ada ikhtiar. Nak menipu tak pandai, memang tak boleh tipu, tak boleh apa. Apa yang ada pada kita, tu je lah ada. Kalau ada kat situ kenal Allah Ta'ala, kenal lah kita. Kalau ada di situ bodoh, jahil, tak kenal lah kita. Satu kat dunia ni kita kena belajar sampai kita kenal sungguh Allah Ta'ala. Kenal macam mana? Kita perasankan Allah Ta'ala, kita sedar dengan Allah Ta'ala, kita boleh isbat dengan Allah Ta'ala. Hati kita tu khas atas kita sebut dan lepas saat ni mau sebut apa dia, kalau tak banyak pun hadirkan wujud sudah. Allah wujud, aku asal tak wujud, ni ada Allah yang bagi aku wujud. La ilaha illa anta, la ilaha illa anta. Jadi aku ni apa? Makhluk yang Allah bagi ada. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiadalah ilah melainkan Allah yang buat begini. Hanya Allah je yang boleh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa istilahnya latih? Yang ni pasal kita tak belajar secara khusus masing-masing ya. Kalau ada guru yang memang ajar khas, dia talqin, dia ajar, dia tertib, dia suruh apa kaifiat masing-masing ya. Yang ni atas kita belajar umum, sendiri susun lah yang kot bahasanya. Macam mana pun nak sebut, kaedah kita nak hidup atas jalan lurus ni, lawan syaitan satu. Jadi saya bagi contoh lah. Untuk lawan apa pula? Nafsu. Nafsu lagi susah pada syaitan. Sebab nafsu tu, itu kita punya kawalan. Nak tak mengaji? Nak tak baca Quran? Rajin tak? Main sunat macam mana? Lagi dah habis kuliah main duha, rajin nak duha? Syaitan dia bukan tarik tangan kita, bukan bisi, bukan jerit, bukan ditindih kita. Apa masalah ni? Nafsu. Jadi kalau ikut tak ada istilah dah malas, kena lawan malas. Bahkan tu yang nak bagi rajin macam mana? Nazar. Saya sebut nak masuk kali ketiga dah rasanya sebut nazar sumpah ni. Cari jalan. Itu yang memang jalan ada jalan tapi penuh onak dan duri. Yang nafsu pula tak gemari. Bukan senang nak lawan nafsu sendiri, kehendak-kehendak kita. Tambah pula nak lawan dia setiap hari kan. Bukan sekali lawan dah selesai kan. Ada. Subhanallah. Baik. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita tu untuk dengan apa kepahaman yang dah ada. Lepas tu nak menjana iman, macam mana supaya hati sanubari ini ada perasaan dengan Allah Ta'ala, boleh hidup ada perasaan, dan perasaan dengan Allah Ta'ala. Perasaan apa? Allah yang jadikan aku, Allah jadikan seluruh alam ni. Baik, ada faham macam ni, lepas azab kubur soal mungkar nakir lagi
Dan pastinya wajib beriman ada azab dan nikmat atau azab dalam kubur. Dia nikmat azab atau ni litajwis. Maksudnya ada kepada kalian mana satu? Ahli syurga, ahli neraka. Duduk dalam syurga, duduk dalam neraka. Dia tak ada lah pilihan ketiga. Jadi ada azab nikmat. Antara nikmat apa dia? Dibukakan satu lorong ke syurga, boleh bau dan lihat. Umum setiap orang beriman nak ni dapat. Dan antara nikmat dalam kubur, bumi ni akan peluk kita. Akan belai kita macam mana. Kalau setengah saya ngaji ada guru guna bahasa sebagaimana bayi dipeluk, dibelai oleh ibu. Bahkan masyhur sebut dalam hadis-hadis berkenaan orang mati ni, disuruh berehat, tidur. Maksudnya duduk dalam alam barzah tu buat apa? Nim nauma ta'arus. Tidurlah macam mana tidur pengantin. Dengan bahasa lain, bumi peluk ni peluk macam mana? Peluk seronok macam mana peluk seronok malam pengantin. Sebut macam tu, buat bahasa tu. Pada anak nak sebut tak? Tu nikmat. Tu nikmat. Sebaliknya azab, antara azab dalam kubur ni, buka lubang daripada kubur tu ke neraka, nampak dah neraka, boleh bau busuk neraka, boleh lihat azab yang ada neraka. Macam mana pun tak boleh balik lah. Tak boleh balik lah. Dah nampak tu memang tak boleh balik lah. Kita masalah kita tak nampak ni. Kalau nampak rasanya ush. Yang tu yang Rasulullah pernah sebut, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kalau kamu tahu apa yang aku tahu. Jadi ada benda-benda yang banyak kita tak tahu, yang menyebabkan kita leka. Yang wajib lagi mengaji, belajar, faham. Lepas tu latih istiqamah untuk buat apa yang sepatutnya kena buat. Khasnya atas kita bicara ni, kenal Allah Ta'ala, perasaan ke dia, sedar tidak apa yang kita boleh buat melainkan semua datang daripada dia. Dan kalau ada keupayaan pun datang daripada dia. La haula wala quwata illa billah. Antara azab kubur, kalau bumi tadi, kalau nikmat dia belai, dia peluk. Azab apa? Himpitan kubur, dihimpit. Bumi yang sama, tempat yang sama, keadaan yang sama, tapi jenis balasan lain. Pasal apa? Iman qalbi. Satu penyakit qalbi ni lagi besar untuk dirawat berbanding dengan penyakit jasad. Penyakit jasad pun nak rawat ada syarat. Penyakit qalbi pun nak rawat ada syarat. Mesti. Dan kalau perhati antara penyakit qalbi dengan penyakit jasad ni, penyakit jasad, orang pasti cari ubat. Bahasa mudah, orang pasti cari ubat. Pasal tu keredah kita hidup macam tu lah. Penyakit jasad pasti orang cari ubat. Tapi kalau ada krisis batin, bab iman, ada komplikasi iman, ada benda yang menyebabkan datang ragu, ada yang datang dengan sebab tu jadi malas, jadi syak, ataupun salah sangka pada Allah Ta'ala, salah faham pada Allah Ta'ala. Wak ni bab besar tu salah tu, bab besar, bab salah tu. Jadi bila dia salah, kenapa betul lah? Pasal tak berbetul, masalah akhirat esok. Jadi asal bicaranya, ada azab tu, himpitan kubur. Jadi bila akidah tak betul, tanya aja, memang hati sanubari kita tak boleh nak jawab. Dengan tu zahirkan di mulut jawapan, tak jawab. Sekali lagi sebut, alam akhirat, mula alam barzah, dia alam ijbari. Kalau memang alam ikhtiari ini kita tak pernah ikhtiar untuk sedar ke ilahi, alam ijbari pun memang tak akan boleh sedar ke ilahi. Dia punya petautan tu macam tu. Sini kau buat mudah-mudah dengan Allah Ta'ala,
kat sana tak akan boleh ambil perhatiannya dengan Allah Ta'ala. No, absolutely impossible. Kalau sini memang ada hubungan dengan Allah Ta'ala, sentiasa ingat Allah Ta'ala, zikir dengan Allah Ta'ala, tawajuh pada Allah Ta'ala, perasan dengan Allah Ta'ala, ada perasaan dengan Allah Ta'ala, macam mana? Alam barzah lagi, dah rasa dah dia punya keberkesanan dia, pasal hati sanubari hidup. Jadi pokok nak sebut tahu mana? Hidupkan hati. Nah, hidupkan hati susah pasal nafsu tak suka. Itu masalah. Satu kadang-kadang orang Ta'ala takdirkan kita, benda tu bagus untuk kita, tapi kita tak apa suka. Apa dia? Tengok makan kena jatuh. Contohlah kan. Tengok makan tak sedap. Tengok makan tak dah habis. Ya? Makan kuah macam menderita tak? Contohlah. Okay. Menderita tak? Makan kuah. Boleh ke makan kuah? Nasi macam ada. Macam muka monyok lah. Nak balik rumah. Contohlah, nak balik. Orang beriman kalau macam mana? Wah, best, steady. Padangkan muka aku, biar kau lapar malam ni. Oh, contoh lah kan. Contoh. Macam ada berani, macam tu. Tu yang kalau duk pondok, special dia. Cuma kita ni, tak operasi betul lagi dah dari sudut apa yang kita baca, duk ngajar. Belajar main-main je kalau ikut tu, banyak ada tak, belum serius lagi, baru nak atur dalam proses kan. Apa saya nak sebut, kalau ikut duk pondok betul sendiri, kena atur hidup sendiri, makan, minum, basuh, ngaji, ngapal. Yang mana hak kita ngadak guru hak betul lah, guru ni untuk guru seorang je. Kepala telah jumpa kawan, muzakarah, ambil balik apa benda yang tertinggal, nak hambat balik supaya boleh follow kuliah yang hari-hari, yang ada benda orang dah jauh pelajari, kita tak sampai apa pun lagi. Nisbah bab ilmu, nisbah nak amal, semua ke diri tu. Kalau duk pondok, yang kan ada dapur sendiri tu, buat masak sendiri. Cuma kita lah ni, dia asal nak sebut tu yang bila dapur sendiri tu, buat masak sendiri kena kenali, yang ni aku terdarah ni payah bangkit subuh, aku makan banyak ni payah nak mengaji, makan banyak ni mengantuk kuat, makan hak ni jadi masalah macam ni. Makanan yang kita makan tu kita boleh rasa dia efek. Baru kita akan ada akal kot. Break kena tak boleh makan nasi, makan roti aja. Makan roti pun satu roti ke dunia tu sebelah aja, satu out, 3 tumpah, 5 mampus. Contohlah kan. Tak ada orang boleh ajar kita tu. Sendiri kena kenal. Ada panduan guru dah bagi. Lepas tu by experience, macam tu kan. Dengan pengalaman kita, lalu kau buat, kau sedar. Yang ni kalau bahasa orang putih dipanggil experiential learning kan. Tambah kita belajar ni, learning nak buat apa? Nak faham nafsunya perangai. Buat apa masalah nafsu? Pasal nak latih, nak dapat iman. Ilmu iman kadang ada dah. Iman, bab iman tu dah prinsipnya dah faham. Ilmu iman pun dah ada. Nak iman pun ada. Amal-amal nak buat pun ada. Tapi nafsu tak suka. Sikit lah ke sana kan. Jadi kita ni masalah ni dalam kita nak balik akhirat ni. Itu yang bila dah ada ilmu tauhid sekalipun, ilmu fiqah pun dah pandai, nak beramal susah lagi. Jadi apa faham? Itu yang kena satu lagi, ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf, macam mana untuk kita menjana diri, macam mana nak bangunkan diri sendiri, bangunkan qalbi kan, khasnya. Dulu duk sibuk dengan jasad je, lah ni macam mana nak sibukkan hati sanubari tu, boleh sentiasa sibuk ke Allah Ta'ala. Macam mana nak buat? Yang tu yang perlu camp latihan, tarbiyah. Nisbah apa kita belajar ni? Ilmu. Ya. Jadi asal nak sebut azab, nikmat tu, memang kita tahu, tak usaha untuk dapat, balik alam barzah, habis. Alam ijbari. Kita akan dibalas macam mana kita buat kat sini. Sedikit pun tak kerana kita dah mati esok menyesal. Tak ada. Saya kata.
Dalam kubur semua menyesal. Fir'aun pun menyesal. Hatta orang yang dah beramal pun, kalau kita belajar dalam hadis, kita tengok, oh padahal kita tengok tutup guru kita macam ni dia buat. Maksud apa? Orang yang dah beramal pun, dah taat pun, dah iman pun, memang dah jaga dah pantang larang agama ni. Memang istilahnya akidah dengan Allah Ta'ala kuat sungguh. Balik je alam barzah. Bukan balik di mahsyar, balik je alam barzah. Sekalipun dah beramal, dia akan menyesal apa yang dia buat. Pasal apa? Sepatutnya aku buat banyak lagi. 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 Itu orang dah beramal, orang tak ada amal, sembah. Menyesal. Orang yang dah taat pun dia akan kata sepatutnya boleh buat lagi. Sepatutnya boleh lagi. Sepatutnya boleh buat lagi. Semak kita. Kat dunia ni kita buat macam mana? Kalau boleh nak berhenti. Kalau boleh nak berhenti. Kalau boleh nak berhenti. Solat, selawat katalah zikir 100, 10 padan lah. Kalau ada 20, kalau nak 100, potong jadi 20, lega, seronok. Akhirat esok terbalik kan. Dengan apa yang ada kita tengok dapat balasan nak, kalau boleh nak lagi. Kalau boleh nak lagi. Jadi kena tukar. Itu yang kata kita mengaji tutup guru ni, dia bagi kita boleh faham tu, kefahaman yang dia lontar, dia bagi misal perbandingan apa yang dia bagi, yang dia cuba faham kat kita tu, dia faham kat kita tu sampai boleh ubah lifestyle kita, boleh tambah boleh ikut tunduk ajar dia satu-satu. Bangun sungguh kan? Memang kita nak lagi dah duha habis semua, mayang lagi, baca Quran lagi, zikir lagi. Waktu ada tugasan-tugasan tak lupa juga yang ni, isteri, anak, beli barang. Sambil itu la ilaha illallah, la haula wala quwwata. Sambil itu zikir, selawat, istighfar. Buat apa? Buat lagi. Tu pun dah taat. Balik esok mati macam mana? Silap dia buat banyak tu. Jauh kita ni, jauh lagi jauh. Apa dalam sebut? Dalam Quran sebutnya ni. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhtara min sawatul lam takun amanas min qablu aw kasabat fi imanihim khaira. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbi la tanfa'u nafsun imanuha lam takun amanas min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Orang yang balik ya akhirat esok, la tanfa'u nafsun imanuha lam takun amanas. Takkan bermanfaat satu diri pun yang bila dia mati, masa tu dia baru nak ada iman dengan Allah Ta'ala. Lam takun amanas min qablu. Dia tak pernah ada iman, tak pernah ada tasdik, tak pernah membenarkan. Ni masa ni zaman kita ni. Hati ni tak pernah hidup dengan Allah Ta'ala. Lam takun amanas min qablu. Mati baru tak boleh. Sana ijbari. Jadi kalau hati tak hidup, kena usaha lagi hidup. Maksud apa? Tak hidup lah apa kau macam ni. Satu. Lepas tu, lam takun aw manas min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Mati dia tengok tak ada buat khairan pun. Ada pun ada riak, ada pun ujub, ada pun malas, ada pun lalai, ada pun macam-macam. Tak apa bendanya amalan, tak semua tak cukup SOP. Mati ya. Tak nama khair yang kita buat. Ada wajah syirik, ada wajah riak, ada wajah takabur, ada wajah bodoh begitu. Buat tak cukup syarat, piawaian tak kena, amalan zahir pun salah, amalan batin pun tak betul. Allah Ta'ala tak kena, tak ada perasaan sebut Allah pun tak ada rasa apa-apa. Tak ada kasabat fi imaniha khaira. Mati ya, la tanfa'u nafsun imanuha. Bengkrak kita balik ya. Satu apa nak sebut, susun lah supaya
Macam mana nak hidupkan hati? Mengaji dah tu. Macam mana nak hidupkan hati? Dia kena ayat fokus tu sikit. Macam mana nak hidupkan hati? Dia tak ada jalan lain. Zikir, lepas tu fikir. Zikir, fikir. Hati hadir. Sebut, datangkan dengan perasaan. Latih. By experience baru dia dapat. Dia bukan teori. Kalau saya pun saya sebut teori, saya takkan boleh dapat, melainkan by experience saya buat. Boleh buat sebut faham by experience tu, saya buat, baru saya dapat. Kalau tidak, saya pun teori tak. Satu bab macam ni sampai kan, maksud apa, ada orang kadang dia kata kesungguhan dia dengan orang mengajar, orang yang amal tu lebih lagi tu, sampaikan apa yang boleh. Satu saya pun kata saya tak tahu mana, tapi dengan apa saya belajar, saya cerita apa yang saya tahu, apa yang ada by experience pernah buat, terlalu kerdil rasanya. Ada orang yang mungkin hemah dia tinggi lagi, carry on, go on, keep it up, teruskan, bahkan tambah lagi. Siapa boleh ke depan lagi. Kita memang kadang kederat kita dekat ni ya. Dia malah dah. Ada orang dia boleh ke depan lagi, keep it up, terus jalan. Saya mengaji dulu pun, kalau arwah Tok Haji Ghazali tu, dia selalu sebut, aku pun teranilah, katanya. Kita tengok dia tu sayu, pasal apa? Kita nak lomba dengan dia tak boleh, bangun tidur pun dia awal gila kita. Dia kata aku takat ni je, kata dia. Koma muda lagi, kata dia. Ngajilah sungguh-sungguh, ngapel lah. Saya tengok dia ni, dia cakap, ngapel lah, kata dia. Ngajilah sungguh-sungguh, mana boleh ngapain balik beramai. Sungguh-sungguh lah, aku dah tua, ngajar pun tak larat dah, kata dia. Ni je yang ada upaya. Sungguh-sungguh lah mengaji. Dia asuh satu. Tera dia tu, dengan apa yang dia asuh kita tu, dia kata dia tak ada apa lah. Tak ada apa lagi. Kita lagi tak ada benda duk rasa melayang macam duduk martabat mana, tambah duk makrifat lepat, tak apa bala tu. Semayang pun tidak, tak kucing kena tipu sikit sana sikit. Jadi banyak perkara kena perhati. Nak betulkan diri lah paling susah. Lagi kita nak ke depan ke atas, lagi besar cabaran. Man talaba aziman khutira bi azimin. Siapa yang dia cuba mencari benda besar, pasti akan diuji dan dicuba dengan dia dengan benda besar. Dia bahasa dia macam tu, prinsip dia macam tu. Siapa cari benda besar, dia akan diuji dengan benda besar. Siapa tak ada hemah langsung, tak payah uji yang kantoi awal lagi. Kalau contoh nak hafal Quran, besar tu ujian tu. Nak hafal Quran, nak faham Quran pula, besar tu ujian tu. Dah duduk pondok dah. Nak ngaji pondok, nak amal pondok. Macam mana? Besar tu semua ujian tu. Nak mudah macam mana? Balik kampung, pergi makan lah, banyak-banyak gemuk je babi. Pergi bahasa gitu kan. Allahu Akbar. Siapa nak benda besar, memang cabaran dia besar. Allah yassir umurana. Satu apa yang kita boleh belajar, apa nisbah kita buat, katalah tak buat terang mana pun, apa dia? Belajar hidupkan hati. Saya nak sebut tu fokus belajar hidupkan hati. Yang memang fardu memang tak boleh tinggal, yang kita dah buat sampai hari. Yang dah buat jangan duk tinggal dah. Siapa? Nak boleh buat dengan hak zahir itu pun, walaupun hati tak hidup tu pun bukan senang. Yang mana dah ada, keep it up. Lepas tu macam mana? Upgrade hati. Saya ngaji pun banyak tunggu pesan itu. Kalau hak zahir ni pun tak boleh buat, hak tu wajib mujahadah besar tu. Lepas tu dah zahir boleh buat, macam mana? Kena mujahadah pula dari sudut hati sanubari pula, macam mana nak hadirkan. Dan tak boleh hati hadir ni melainkan sebab dia ialah ilmu.
Dan ilmu tu tak boleh dapat melainkan dengan ada latihan. Macam mana? Zikir hati hadir. Zikir, jalan. Buat latihan tu. InsyaAllah hidup dia rajin. Makin sedar, makin faham. Dan pula tu bukan 2-3 hari, bukan 2-3 tahun yang kerja. Continuously. Berterusan. Sampai bila? Sampai mati Tak ada orang yang boleh selamat daripada ujian ni. Melainkan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Pilihan Allah Ta'ala tu yang tu satu hal. Atas kita bercara ni, saya duk sebut ni bab sabab atau jalan kasab. Apa yang kena buat. Baik, sekali lalu cerita apa? Azab dan nikmat kubur. Atas bahasa senang je. Cuma kita dah faham, bukan kaedah dia, takutlah azab kubur, tapi duk macam tu, duk bodoh gitu, tak jadi. Ni takutlah akhirat, kena balas gini. Duk balas korban tu, duk malas korban tu, duk bengok korban tu, duk wahabi macam tu. Payah. Kenapa? Alam sabab tak buat tak betul. Engkau walaupun duk takut, sebab nak hilangkan ketakutan yang kita gerun, yang kita iman benda tu, kita tak pergi buat mengikut SOP syarak dah ajar satu-satu tu, kita tak laksana. Bohong takut tu, kena tipu, gurur dah. Kita duk rasa macam kita dah buat sesuatu, takutlah, rasa bagus dah takut, tapi rupanya tak bangun untuk berbekal apa yang sepatutnya yang kita kena capai dengan faham kita yang kita takut benda tu. Maksudnya bodoh ke? Tak faham ke? Tak faham ke? Ibarat macam kaki nak kena potong, ada luka, bukan merah, hitam dah kaki tu, lalat pun duk urung lah. Kita pun bau busuk lah. Bau apa ni? Kaki tu bau busuk lah. Tapi minum teh tarik, nalar keknya 100 plus teh tarik. Kaki nak busuk lah tu. Kan? Tapi duk minum teh tarik 100 plus, Red Bull, apa lagi? Air kotak, teh herba, yoyap seng, contoh lah kan. Teh tarik tak habis, slow ice ikat tepi. Kaki dah hitam lah tu, busuk lah tu. Gitu. Bandingan dia macam tu. Jadi kita tak usaha buat macam mana nak masalah tu nak diselesaikan. Sikit saya sebut dalam bentuk tu lagi ni. Ada benda bab ilmiah dia tak susah mana. Itu para sahabat Nabi dalam bab-bab macam ni, bila Rasulullah ceritakan bab iman, macam mana nak hasilkan iman, dia orang ni ilmu sampai tak nak cukup lah Rasulullah. Kami tak boleh buat lagi macam mana engkau khabar kami. Kami tak boleh dapat lagi macam mana iman nak tasdik kat engkau ya Rasulullah. Nak boleh iman, boleh yakin kat Allah Ta'ala, kami belum dapat lagi ya Rasulullah. Dan tu, kalau belum dapat apa? Dia orang tunggu je datang. Tak, dia usaha. Buat zikir, baca Quran, bangun malam, apa yang boleh ibadat dia buat walaupun asalnya paksa, asalnya tak ada perasaan apa-apa. Lepas tu buat latih, ngaji pun kena upgrade. Untuk hadir, tumpu, fokus. Apa saja syarat untuk menghidupkan hati itu dilaksana satu. Satu jadi sahabat dah. Sahabat Nabi tu. Mulia sangat mereka. Kat kita ni, tentulah prinsip dia sama. Kalau ni sebab teori kita belajar, dengar, nak zikir, hati hadir, zikir, fikir pula. Yang kita ni letakkan tempat kita, aku makhluk, Allah yang jadikan aku, la ilaha illallah. Yang tu pun dah cukup untuk cahayakan hati sanubari kita sampai petang, sampai malam. Bab tu bukan gaduh berserabut banyak-banyak. Istiqamah bagi satu ya Allah, aku ni asal tak ada, engkau yang bagi ada, alhamdulillah. Duduk saja Allah yang bagi ada aku ni, alhamdulillah. Duduk saja ya Allah, aku asal tak ada, engkau wajib ada,
Aku ni mumkinul wujud, jaizul wujud. Istilah-istilah apa tu sebut. Engkau yang wajib wujud, aku takkan boleh ada melainkan engkau bagi ada aku. Macam inilah seadanya. Engkau bagi aku seadanya. Ui, mewah dah engkau bagi ke aku ni ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Oh, boleh buat macam tu. Memang hati sanubari hidup, orang lain pun akan pelik, kata kita punya tengah hati pasal apa sangat. Sikitlah sebut bahasa-bahasa itu. Tapi juga mesti kena latih. Tak latih tak boleh. Tak latih tak boleh. Tak mau. Saya sebut tu pasal ada sebut latihan, macam mana nak buat. Ada benda dah belajar. Untuk hati hadir. Hadirkan apa sepatutnya hadir. Tak ada kita obat yang dia lain. Tengok balik apa yang dah ajar dulu. Babak ketuhanan tu. Baik. Jadi ada nikmat dan azab dalam kubur. Dan kalau nikmat, dia nikmat nisbah akhirat. Kalau azab pun azab nisbah akhirat. Itu disebut azab dan nikmat dalam kubur nisbah akhirat. Dia duduk nisbah alam sana, alam barzakh. Habis itu, maka tiada jadi azab mayat dengan bangsa dunia. Tak jadi azab mayat dengan bangsa dunia. Serupa juga, tak jadi dapat nikmat mayat dengan bangsa dunia. Antara mayat ni mati, kita buat atas, tilam, empuk, gebu, apa tu? Buat dalam peti sejuk, tak panas, walaupun jahat, walaupun kena bakar neraka, tak kena bakar, pasal jasad dia duduk dalam ais. Contohlah kan, macam mana? Tak ada pasal. Tak ada lah bila mayat duduk dalam ais tu, mayat dia tak kena terbakar. Bila duduk dalam barzah yang dia ni, engkar, ada bab iman dia tak selesai, ada bab akidah dia tak betul, ada bab akidah dia tak betul dalam perjalanan agama ni, tapi jasad duduk dalam ais tak jadi, dengan sebab duduk dalam ais tu tak rasa panas dengan sebab kena azab. Tak ada. Tak. Jadi tak ada istilah azab dan nikmat bagi mayat nisbah alam syahadah ni. Dia alam sana, alam barzakh sana. Satu dia kata, contoh bab azab ni seperti kita cincang atau bakar api sekalipun. Mayat tu tak jadi apa-apa sakit, mayat tak ada masalah. Mayat tak ada apa-apa. Cuma kita lah apa, kesian mayat terbakar je. Perasaan ada tu, sayu tengok mayat terbakar. Sayu tengok kena telan ular sawa, kena bahan rimau. Allah kesiannya tengok. Mayat tak ada apa-apa. Nisbah jasad dia tak ada apa-apa. Ada apa-apa ni ada masalah bila? Bila iman ni tu tak betul. Nisbah dia sakit apa tu satu hal. Kalau sebelum dia mati dia sakit, yang tu kadang kita sayu juga lah. Tapi bila dah mati, jasad dia tak ada apa-apa dah. Dia tak akan rasa sakit apa dengan sebab apa kesakitan dibuat pada jasad dia yang dah mati tu. Tetapi haram kita buat perkara yang kesakitan bagi mayat. Haram. Nah, haram ni jika ia masa hidupnya kesakitan bagi mayat, dobit sakit ni macam mana? Jika ia masih hidup. Masa dia hidup, kalau dia hidup kita buat macam tu sakit. Haram. Kita haram, mayat tak ada apa-apa dah. Pasal kita disuruh berlemah lembut dalam pengurusan jenazah mayat. Mayat tak sakit. Kalau sebut mayat sakit, itu pandang dari sudut supaya kita bercermat, jangan buat lolak pada orang mati tu. Kita nak kendalikan mayat dia, bukan main kepok-kepok gitu ya, tak. Bahkan air pun macam mana? Ambil suhu yang munasabah untuk bagi dia mandi tu. Sejuk sangat pun tak, mendidih lagi lah, gila bagi mandi dia. Kalau nisbah dia hidup, kita suka mandi tera mana, macam tu kot bahasanya. Mayat pun mandi macam tu. Sejuk sangat kita menggeletar, mayat tu tangan pergi beli ais, beli apa, 2 bandel plastik tu boboh dalam kuala bagi mandi. Kita getah
Tak, bukan menyentuh pergi mandi mayat, bukan. Doa tak apalah. Waghsilhu bil ma'i wal barad, mandikan dia ya Allah dengan air dan air yang sejuk. Masuk sejuk tu selesa, bukan sejuk tu wais kan. Itu sikit-sikit uraian ke sana lah. Siap. Jadi kalau masih di hidup yang tu dia jadi sakit, haram kita buat benda tu. Baik, kaedah itu, maka haram kita potong atau melukakan dia mayat, atau dibelahkan dia mayat, atau dikhatankan dia mayat. Sekalipun benda yang tak sakit, tapi yang ni istilah mencari kehormatan mayat, haram buat. Seperti potong kuku, potong rambut, cukur kepala. Bukan potong anggota. Apa? Potong rambut, cabut janggut. Buah pergi tu. Macam tu. Yang tu pun haram kita buat pada mayat. Berdosa besar. Berdosa besar pasal ada hadis-hadis larangan tu yang menjanjikan siksa bagi orang yang buat macam ni. Dosa besar. Istilahnya mencari kehormatan mayat. Kerana buat seperti itu, dia mencabulkan kehormatan mayat. Namanya mencabul kehormatan mayat. Mencari kehormatan mayat, mencabul kehormatan mayat. Bahasa dia guna, cabul kehormatan mayat. Satu kaedah kita sepatutnya tak ada istilah postmortem. Postmortem ni bukan dalam kaedah kita Islam. Itu memang barat orang putih gila babi ya. Pula tu apa yang dia boleh selesaikan dengan postmortem, menjawab tak? Habis-habis mati pun tu pun dijolok lagi apa, nak swab tengok dia ni ada positif tak positif. Ya nak mapuh dah pun swab lagi. Duk hidup pun sakit tak swab. Try tak main kita jolok hidung ni tak? Tambah dulu panjang tu, buka-buka kertas. Macam mana nak buat menentang ni? Jolok lagi. Tu yang dia buat, orang buat kelakar, buat gambar hidung besar tu kan? Masuk hospital daripada pagi sampai petang 10 kali swab. Macam mana? Besar tu hidung. Lawak gitulah kan. Tapi orang mati macam mana? Selamba je dia orang. Bukan saja belah, swab apa dia? Dia belahnya, dia ambilnya apa yang dia boleh ambil. Ayat dia nak bagi damai sikit macam mana? Postmortem. Kaji selidik. Mati mengejut. Bukan buat dapat keputusan apa pun, dia postmortem apa? Oh, mati komplikasi jantung. Itu senang buat itu. Sedang kan, siapa dia bagi belah? Kaedah kita dalam syarak tak dibenarkan untuk kita belah dan mencari kehormatan mayat, melainkan apa-apa yang dibenarkan dalam syarak. Contoh, ibu tu hamil, mati, anak dalam kandungan hidup, harus belah untuk keluarga anak. Itu boleh. Tapi kalau anak mati tak boleh lah. Biar anak dalam pokok tu. Ataupun orang ni mati pasal apa? Pasal kena kejar dengan polis. Dia buat jenayah. Dan antara dia curi barang kemas ke apa, antara dia dan buat sebelum mati tu, dia buat apa? Dia telan orang kemas tu. Gelang ke cincin ke telan tu. Contohlah rantai telan masuk dalam perut. Buat apa? Nanti perak ni tak ada. Keluar esok dia ambil Bila mati macam mana? Wajib belah buat keluar tu. Pasal apa? Bagi balik pada tuan dia. Pasal apa? Pasal kalau benda tu nanti tanam dengan dia, akhirat esok mampus dia dengan sebab apa benda dia telan tu. Jadi satu bencana kat dia apa benda dia telan tu kalau tak dikeluarkan. Supaya selamat di sana, belah. Tak ada hormat dah kat situ pasal apa? Bahkan menghilangkan kehormatan tu pasal nak selamatkan dia di akhirat esok. Belah, ambil, pulangkan balik apa benda dia telan. Yang tu boleh. Yang tu boleh. Apa yang seumpamanya tu? Apa? Postmortem macam tu. Buat muka macam tu sikit lah. Satu asal hukum postmortem haram. Bukan asal hukum postmortem harus, tak ada pasal. Postmortem wajib, tak ada pasal. Yang ni bukan undang-undang Islam punya. Bukan undang-undang Islam. Tapi benda-benda macam ni, bila kita sebut macam ni, melawan arus perdana, memang melawan arus perdana.
Dia mana ikut arwah perdana, barwah macam mana cakap pun semua betul kalau ikut arwah perdana. Kalau lawan arwah perdana ni, pakar macam mana pun semua tak pakai. Jaga, memang macam tu lah. Ramalan ni siapa Kalau sebut apa ivermectin yang untuk manusia punya makan ni, kesembuhan ada negara belah Afrika, belah Uttar Pradesh, apa India dah gunakan macam ni, dapat atasi masalah dia. Semua tak pakai. Pasal apa? Lawan arwah perdana. Jangan ada siapa pun kata ada ubat COVID. Siapa ada ubat? Aman. Pasal apa? Kerajaan Malaysia kata tak ada ubat. Nak ubat dia apa? Vaksin. Jangan kata ubat lain. Pakar macam mana pun macam mana? Tak boleh pakai. Sikit. Ini sama. Malaysia dah kata apa? Postmortem. Macam mana? Siapa kata postmortem tak boleh haram? Ustaz ni tak boleh pakai. Yang boleh pakai macam mana? Bengong macam mana pun, Wahabi macam mana pun, contohlah, pasal ikut arwah perdana macam mana? Okey, bagus, steady ustaz ni. Pasal apa? Boleh postmortem. Vaksin halal. Ustaz ni bagus. Ustaz tak suka vaksin, ustaz ni tak boleh pakai. Pala tahu. Macam ni tahu semua. Sikit gitu. Ya. Cerita mana? Potong. Postmortem. Apa sangat kepakaran yang dia boleh tengok bila buka belah tu, dia boleh tengok, dia boleh nampak apa. Kita tengok macam tu lah. Kanak-kanak baru lahir pun mati postmortem. Gila ke apa? Nak buat apa pun, nak mengesahkan kematian dia pasal apa? Itu saja. Takat tu saja. Kadang-kadang dia melibatkan undang-undang yang manusia sendiri buat apa? Pasal kita nak pengesahan daripada pihak insurans nak mengesahkan dia mati pasal apa, untuk dia boleh buat tuntutan atau tak buat tuntutan. Ataupun adakah dia makan racun yang dia bunuh diri, untuk dengan itu dia dibayarkan pembebasan, rupanya dia bunuh diri menyebabkan disqualifiedkan dia daripada kena dapat insurans. Belah potong. Itu dia buat undang-undang postmortem tu, dia tak undang-undang yang dia buat diri. Pengesahan tu pengesahan batil yang bukan datang daripada syarak, daripada ilahi. Memang batil. Untuk guru kita lama dah bangkang bapak tu. Mayat asal 80 kilo masuk bilik postmortem, bawa keluar 50 tak sampai. Habis dia robek dia ambil. Nak buat bahan kerja dia untuk buat perubatan macam ni ingat murah ke nak buat tu? Duk belah jantung hardap tak sama tengok jantung manusia. Ambil mana jantung? Ambil mana buah pinggang? Ambil mana paru-paru? Mesti ambil pada orang hidup. Takkan nak pakai sampai 1000 orang belajar buka jantung yang sama. Hancur jantung tu. Mesti ada jantung baru kan? Ambil mana? Memang kena sebut macam tu. Ada benda-benda yang dia ada rahsia-rahsia dalam buat perubatan. Dia takkan dedahnya kat kita. Pasal dia tahu kalau kita cerita tahu, mengamuk kita. Dia takkan cerita punya benda-benda macam tu. Macam mana kalau disebut vaksin lah, kalau disebut terang-terang ada babi, ada gini, mampus seorang tak setuju. Dia kata jangan takut, dia selamat. JAKIM telah kata halal, tak ada sebarang-sebarang untuk syubhah. Dia lebih bersih daripada bersih. Kita bukan proses dia belakang rumah. Cakap. Habis-habis Mak Saleh sendiri kata ada babi? Ada babi. Ada sel monyet? Ada sel apa? Yang beroplah apa macam-macam nama lah. Sel membran apa gini ada tak? Dia kata ada. Kau nak kata apa? Tambah pula dah cucuk dalam badan dah. Babi masuk dalam tu macam mana? Alamak, babi pun ada. Dah jadi babi ke aku ni? Tak adalah bila cucuk jadi babi. Tapi maksudnya dah ada benda yang cemar dan kotor masuk dalam badan. Sikit gitu. Jadi asal nak bicara mayat tu, kaedah dia. Benda tu walaupun tak sakit, tapi sepakat ulama kata haram. Apa dia? Kuku dia, rambut dia pun tak boleh potong. Termasuk dalam tu, sekalipun kata dia dikhitan akan dia. Sunat je sekalipun, tak boleh. Kalau sunat kan ada benda disuruh potong, dibuang kan. Lelaki umur 60 tahun, mati-mati tengok tak sunat lagi. Ya Allah. Ya dah? Sunat kalah siapa? Baru bersih mayat ni.
Kalau tak bersih macam mana? Haram pergi sunat. Sunat tu potong kulit, potong kuku pun haram. Potong kuku pun haram. Potong rambut pun haram. Satu, ada tutup guru saya mengaji dulu, bila tanya dia buat postmortem ni, dia tak jawab postmortem. Tapi dia jawab macam ni. Kita duk bagi mandi mayat ni, ya. Kita bagi mandi mayat ni, rambut pun kena tanam sekali. Mandi-mandi tu rambut mayat luruh. Jumpa rambut tu, hak tu pun tanam sekali dengan mayat. Boleh faham? Postmortem macam mana? Postmortem bukan rambut luruh tau. Pergi belah potong. Tahu? Tambah pergi kerat buat keluar. Gila mo. Tambah pula lah ni ada undang-undang apa? Bukan undang-undang. Dah diluluskan. Apa dia? Boleh derma organ. Gila apa? Tapi fatwa kebangsaan macam mana? Apa hukum? Harus derma organ. Bukan saja harus tau. Amal jariah. Betul keluar khutbah Jumaat baca macam tu. Betul? Isi tengok? Tak isi tengok? Derma organ ni amal jariah. Tambah mata kita elok lagi. Mata Pakcik Daulah rosak. Untuk macam mana? Saya mati, saya kata saya hadiahkan lah. Sedekah mata saya untuk Pakcik Daulah. Cek-cek matching, melok masa darah apa semua serupa. Selama Pakcik Daulah pakai mata saya, selagi itulah saya berpahala duduk dalam kubur tu. Pasal dimanfaatkan. Ni fatwa-fatwa semasa sekarang yang telah disebut. Okey ke? Gila. Dia kata daripada mayat tu busuk jadi buruk je, baik kita ambil mata dia manfaatkan untuk orang hidup. Diguna alasan apa? Menolak kemudaratan yang lebih besar dengan kemudaratan yang kecil. Apa mudarat besar? Mudarat kecil, tebuk mayat. Mudarat besar, hancur gitu saja, tak jadi amal jariah. Ni ikut pelotak dia. Amal jariah macam mana? Bagi orang hidup boleh pakai. Hak tu lebih baik. Lani punya fatwa macam tu. Fatwa bangsat. Saya tak ada ayat nak bro. Fatwa bangsat, fatwa pula khotak kan. Siapa dia ajar syariat macam tu? Lawan arus memang orang kata macam lah. Peduli apa tu? Memang salah. Saya tak pernah jumpa tutup guru ulama-ulama yang betul-betul yang faham dalam babak akidah, bab syariat, bab tasawuf ni yang cakap macam tu. Ni ustaz-ustaz bengong banyak sebut macam ni. Jadi mufti, jadi lembu cuci hidung, apa kerajaan duk sebut, semua dasar kerajaan semua dia sokong. Tu bukan saja postmortem, habis semua derma-derma organ. Habis lagi pegang apa? Ikon derma organ. Bayang tengok boleh keluar khutbah Jumaat. Tengok. Bagi khutbah Jumaat menggalakkan derma organ. Tak tahulah nak syariat apa nak jadi. Jadi semua macam tu. Jadi istilahnya mencabulkan kehormatan mayat kerana syarak suruh hormat dan memuliakan mayat. Antara ayat Quran selalu belajar dalam tafsir, dalil kata mayat ni disuruh hormat macam mana? Walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami telah muliakan anak Adam. Antara muliakan anak Adam ni disebut dalam tafsir apa dia? Kalau mati dia tak jadi bangkai. Sentuh tu taklah kena basuh tangan, sentuh mayat ni tak, dia tak jadi bangkai. Antara kehormatan karramna bani Adam ni apa dia? Antara kehormatan anak Nabi Adam, walaupun dia jahat macam mana sekalipun, haram kita buat apa-apa benda untuk memotong anggota-anggota dia ataupun memotongkan rambut dia, kuku dia. Perbuatan tersebut istilah mencari kehormatan mayat. Melainkan orang-orang yang derhaka dengan Allah Ta'ala untuk jadi pengejaran. Apa dia? Antaranya orang-orang yang menyamun di jalan, potong tangan kanan, potong kaki kiri, gantung tepi jalan, pengejaran 3 hari gantung. Buat apa? Biar orang jangan siapa pun buat perbuatan menyamun kat jalan macam mana menyamun yang ada. Yang tu ada dalam syariat. Dah lah potong, waktu mati, potong kepala, gantung
Tepi jalan 3 hari, tak boleh lebih 3 hari pasal dia busuk nanti ganggu orang ramai pula. Tapi gantung. Berapa? Pengajaran untuk orang lain, jangan menyamun macam dia. Ngaji syariat, dalam syariat ada dalam bab-bab ukur hudud tu, cara satu. Apa dia yang boleh, tak boleh. Itu antara yang memang ada. Memang saya ngaji pun tutur sebut itu, kes orang murtad, pancung, tak mau suruh masuk Islam, tak mau, pancung kepala. Dia tak murtad dia tu harus cincang bagi rimau kat Zoom kan. Buat live tunjuk potong tu. Ya. Buaya duk main baling. Ni kaki orang murtad, ambil. Baling. Tunjuk buaya makan. Ya. Yang tu boleh. Yang tu syariat tak ada hormat. Ya ni habis semua dia belah habis Ada pun hadis yang suruh orang buat cermat-cermat waktu mandinya, waktu mandi mayat kerana ia sakit. Dobit dia tu lah, kerana sakit bekas tercabut rohnya. Dah hadis banyak suruh orang yang usung berhenti sekejap, jangan bawa segera pergi kubur. Bawa lambat-lambat sikit lah, pasal nak tengok orang rumah dia, nak tengok rumah tangga dia, tengok keluarga, tengok anak bini dia yang ditinggal, anak cucu dia. Nak tengok anak dia dulu, tak usah pergilah ke kubur cepat-cepat. Nak tengok dia orang ni penglihatan yang terakhir. Conon. Maka iaitu karut. Memang tak betul pun. Orang beriman kalau macam mana, cepat-cepat bawa aku ke kubur. Satu, memang arahan Nabi, arahan Rasulullah, kalau dah mati, selesaikan pengurusan mayat macam mana, istilahnya segerakan ke kubur. Segera tu takkanlah sampai berlari jatuh tunggang langgang terbalik habis khadak, tak asal macam tu, jangan buat bengong itu. Istilah segera tu tak ada buat berlengah 7 hari, 3 hari bawa mandi, dah mandi ni kapan buat apa? 4 hari pula tunggu orang mai ziarah, hari ke-7 baru tanam. Tak. Malaysia satu masa dulu itu cara amalan dia, tapi bukan orang awam. Agung mati, seminggu baru tanam dulu. Betul tak? Masa saya kecil, perasaan saya ada lagi 3 hari tak mandi mayat lagi, baca Quran. Satu Malaysia, muzik semua berhenti. Covid pun tak berhenti muzik tu. Mati Agung, berhenti. Saya dulu kecil-kecil, saya ngajak, saya selalu sebut ni. Zaman saya kecil, kalau dengar baca Quran sepanjang hari tu, tahu dah mesti ada orang agung mati kan, sultan mati kan, mesti ada. Memang betul kan, mati 3 hari tunggu ziarah daripada luar negara datang mai ziarah, tak mandi mayat lepas tu baru dia perbetulkan. Sampai sekarang ni tak ada arah macam tu. Alhamdulillah, mujur lah. Kalau ikut isbahnya, mayat ni macam mana, mati segera kan ke bumi kan dia, selesai kan dia. Kalau dia baik pun, kita dah letakkan dia tempat yang sepatutnya dia duduk. Kalau dia jahat pun, kita tak tanggung. Macam biawak hidup belah buat susah jadi silap kita kena bala tanam. Jadi yang disebut masalah kena sakit apa tu, ada pun hukum supaya kita buat kat mayat tu, nanti mayat tu sakit, supaya kita jangan buat kasar dia dan menyakiti hak dia. Kalau atas fokus satu, yang tu betul, yang tu hukum tu betul, tapi hadis dia kata karut. Kita ambil lah perkataan tutup guru, dah disebut macam tu kan. Tutup guru ni mereka semak awal lagi pada kita. Baik. Tiada sah hadis itu, dan sebenarnya Nabi suruh segera jangan berhenti-henti bawa mayat. Seperti hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun kalau berhenti yang istilahnya berhenti yang ringan, sekadar untuk baca Fatihah, tabarruk dengan Fatihah, masyhur ulama kita sebut, tak ada masalah. Tapi kalau Wahabi hak tu lah besar dia kelahi, bid'ah pula tu saya sebut dengan apa-apa kadar ringan Fatihah, tapi jangan sampai 21 kali kan. Al-Fatihah langkah, Al-Fatihah langkah, Al-Fatihah ya, sambil usung untuk Fatihah. Bahkan kalau kau tak berhenti tak apa,
keluar dari rumah tu bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dua mayat tu sambil tu zikir, silakan jalan, tak ada masalah tu. Jadi tak payah break itu lah. Macam mana pun kalau break setakat tu break ringan ni, angkat je Al-Fatihah. Bahkan ada setengah tempat kebiasaan bila nak usung mayat tu dah angkat dah, duduk atas bahu dah, wakil tuan rumah akan cakap. Memang ada macam tu kan. Saya ni nama sekian, wakil waris anak gapa menakan, panggil waris, saya dengan ini dengan rasa rendah hati memohon semoga siapa yang hadir dan siapa tak hadir ni berilah kemaafan di atas apa-apa si mayat ini boleh telah berbuat kesalahan, kerana dia dah balik pada Tuhan. Kalau kita berdendam pun tak ada, sudah akhirat esok popek taklah sampai sejam kan. Yang tu istilahnya nabzah qasira, sebagai satu masa yang sangat ringkas, 5 minit bercakap ringkas, sila, tak ada masalah. Jadi siapa ada hutang apa-apa yang kami tak ada pengetahuan tentang hutang tersebut, marilah jumpa, insya-Allah ada di kalangan kami yang akan selesaikan hutang tersebut. Yang penting kita selesaikan, jangan bagi mayat ni jadi masalah untuk dia nak balik dapat rahmat Allah Taala. Mudah-mudahan Allah Taala mudahkan dia. Aku lu qauli hadza astaghfirullahalazim. Jalan. Okey, silakan. Tak ada masalah kat tu. Istilahnya satu perkataan ringkas pendek untuk membuka ruang kalau ada tuntutan mayat buat kesilapan satu, minta kemaafan satu, ataupun ada orang dia hutang ke apa-apa yang tak selesai di luar pengetahuan daripada waris, tuntut. Dia nak cerita tu, silakan. Cakap pendek, okey. Tak payahlah sejam ceramah, tak payahlah. Memang bukan tempat ceramah pun. Jadi ada riwayat Bukhari dan Muslim yang suruh kita bersegera dengan bawa jenazah. Isra'u bil janazah, artinya hendaklah kamu bersegera dengan bawa jenazah. Itu sekali lalu bab mayat sikit. Dan wajib kita i'tiqad bangkit daripada kubur. Wallahu a'lam. Ada soal? Pindah mayat tersebut disebabkan orang berkenaan masa hidup mengajar Al-Quran dan ada orang pindah mayat jadi mayat dia tak hancur. Dia orang tanya apa sebab? Mau dulu mengajar Quran. Orang menjadi adakah bukan lagi soal. Itu kategori lah. Soalan pertama mengenai orang bisu, OKU, orang gila, orang yang kurang daya ingatan. Dia kena tengok tarikh tu elok-elok. Gila, orang yang tak ada ingatan. Kalau tak ada ingatan ni memang tak ada otak langsung. Gila. Kalau gila, mukallaf, memang tak ada soal makan nakir, bahkan masa hidup pun tak ada taklif. Kalau gila daripada kecil. Kalau dia umur 40 tahun putus cinta, gila. Selepas gila tak ada taklif. Akan dipersoal sebelum gila. Adapun buta, pekak,
ada taklif pasal buta atau pekak, ada taklif syarak, kena mengaji. Tak mengaji kena balunan kalau ada benda yang tak selesai dalam akidah. Jadi orang buta saja, pekak saja, dan kalau dia Islam mukallaf. Istilahnya mukallaf. Macam mana orang yang tak buta dan tak pekak? Tahu tak? Dan memang atas fitrah Allah Ta'ala bagi jadi, walaupun mata buta, tapi telinga dia, hidung dia, lidah dia kena 2 kali daripada lidah. Dia punya kepekaan dia tu. Begitu juga yang pekak telinga, walaupun telinga pekak, tapi mata dia lebih tajam daripada mata kita. Orang Ta'ala bagi jadi selalu macam tu. Nak macam mana pun, kalau tak ada sekali pun, masih mendengar, masih melihat, mukallaf. Ada pun OKU. Tengok OKU kategori apa. Kalau OKU kena potong kaki, masih mukallaf, pasal otak ada lagi. Dia OKU yang tak mukallaf ni, OKU yang melibatkan hilang keupayaan akal. Dia ada sindrom, kalau ada 4 tahap ke, tahap 4 kan. Dia duduk alam dia kan. Dia tahu makan, berak, kencing, minum, tidur. Dia pandai tu main game. Itu dia lapar, dia minta makan, dia ngamuk. Itu contohlah gaya kan. Biasa jumpa orang sindrom macam tu. Dia ada dia sagi dia mengamuk tu. Hai dia. Kita cakap kan dia pakai apa pun. Adalah bab-bab kadang dia boleh kita cakap, dia boleh dengar macam tu. Dia lebih kurang macam kucing gitu nisbah akal dia nak ajar dia kena Tuhan, kena semayang apa. Dia tak tahu, dia tak boleh apa, tak ada apa. Cuma kita punya kayu hukum macam tu, dobit dia kalau memang tak ada langsung keupayaan akal dia, orang mukallaf. Ada pun takat dia hukum OKU siapa? Pasal kaki tak ada, tangan kudung sebelah, OKU juga lah. Tapi otak waras, tu kena dayang, kena macam kita mukallaf. Cuma OKU dari sudut fizikal lah. Tu takat fizikal, tangan, kaki ataupun jari terpotong satu, dapat kad OKU, dapat bantuan OKU. Tak ada masalah nak ambil bantuan tu satu hal. Dan mukallaf lah. Mukallaf macam kita lah. Potong 2 kaki, OKU. Mukallaf lah. Lumpuh, OKU. Macam mana? Mukallaf lah. Lumpuh, masih mukallaf. Otak ada, akal ada. Jadi OKU tu bukan satu lesen besar untuk jadi ahli syurga kan. OKU yang memang ahli syurga, yang OKU yang tak okey tu, otak dia. Hak tu tak ada taklif. Kalau OKU hanya sekadar fizikal, masih mukallaf, dobit dia mukallaf. Jadi bila mukallaf, ada soal mungkin nakir dalam kubur. Itu kategori utama lah. Jadi sebut contoh tu orang pekak, orang gila, OKU, lain-lain kategori dia, dobit dia akal dan sampai seorang Islam tu. Tu yang kedua, mengenai orang yang jasad dia tak rosak ni. Bila jasad tak rosak, yang tu ada dilalah nak menunjukkan ada sesuatu istimewa kat dia. Bila jasad dia tak rosak ni, ghalibnya dia terlepas pada azab mungkar nakir. Ghalibnya, sebut tu ghalibnya. Pasal ada benda istimewa, jasad dia tak rosak. Bila jasad tak rosak ni, maksudnya dia ada satu keistimewaan. Kalau masuk sebut, saya ngaji Tok Guru sebut, melainkan jasad dia tak rosak, tapi yang ni antara orang celaka sekali dalam dunia, Fir'aun. Jasad dia tak rosak. Quran sebut fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Sampai lah ni boleh tengok mumia, panggil mumia kan, Fir'aun Ramses yang mati lemah, duk hambat Fir'aun, hambat Nabi Musa tu. Quran sendiri bukan fal yauma nunajjika bi badanika, dengan batang tubuh dia.
fresh lagi. Masa mati tu pun tengok fresh je. Sampai sekarang ni dah lama dia kering kan. Tapi boleh tengok juga tak. Saya pergi Mesir, memang ada kena masuk. Masuk museum kena bayar nak pergi tengok. Tu. Seorang tak masuk. Seorang tak masuk. Pasal kami semua geng-geng satu fahaman kan. Tak masuk pergi tengok Firaun. Buat apa? Pergi Mesir bukan nak tengok Firaun. Pergi Mesir bukan nak pergi tengok piramid. Pasal tu kubur, bukan kubur orang soleh. Pasal piramid kubur. Pergi masuk museum penuh patung berhala. Tu ada apa? Dia orang bawa dia bawa kat situ. Kami tak ada hati nak tengok. Nak pergi tengok apa? Makam Syekh Ahmad Badawi. Tu pergi. Tak ingat nama berapa. Ramai lagi tu. Pergi sampai Iskandariah tu. Pergi makam Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari. Pergi makam Imam Syafi'i. Tapi masa tu duk renovate. Duk gambar Syiah. Renovate. Masa pergi tu tak boleh masuk. Sebelah dia makam Syekh Zakaria Ansari. Jadi nak cerita apa ni, pergi ziarah tu lah kan. Pergi ziarah tu. Macam mana lagi ziarah tu, pergi makam kubur. Jadi pergi Mesir bukan pergi tengok, nak cerita Fir'aun tadi tu. Fir'aun tak hancur. Tu walaupun tak hancur, dia tak ada, yang tu dia tak ada kelebihan. Cuma yang tu sebagai peringatan. Allah sendiri sebut dia yang akan kekalkan badan Fir'aun ni litakuna liman khalfaka ayah, supaya jadi pengajaran orang yang di belakang kat kita lah. Jangan jadi Fir'aun. Okey. Makhluk yang mana yang mengaku dia dari Tuhan? Yang masyhur dia memang dia mengaku dari Tuhan, dia suruh rakyat dia sembah, Fir'aun, Namrud. Ada lagi kot nama kita tak kenal tu, wallahu alam. Iblis syaitan yang mana paling tak suka sekali, benci sekali dalam Allah Taala. Syaitan benci. Yang paling tak suka sekali, dia benci sekali. Siapa yang duk ngaji ingat Allah, itu paling dia tak suka. Siapa yang paling suka ingat Allah, zikrullah. Siapa yang pergi belajar untuk ingat Allah, ini paling dia tak suka. Pasal Rasulullah memang orang yang paling ingat Allah Ta'ala. Orang yang paling ingat Allah Ta'ala, tu lagi dia paling tak suka. Okey. Allah. Ya. Bila mula kan? Ada yang kalau atau hissi ni yang memang masuk dalam kubur tu, masuk kubur mula soal munkar nakir. Masyhur sebut macam tu. Kalau tak ada apa atas istilah, kalau kata dia lambat seminggu ke apa kan, tengok memang tak ada apa-apa tak, tapi mula tu malam tu, maghrib, mati malam tu, maghrib tu. Dan kalau kata dia syaqi, kena siksa, azab yang paling teruk kena malam pertama alam kubur. Satu disuruh ada fadilat-fadilat banyak hadiah tu, situ lah. Panjang tu kalau sebut tu. Tapi atas kata mula, dia maghrib hari pertama di ke bumi. Kalau sebut ke bumi, kalau mayat yang jadi tak ke bumi, maghrib hari yang mati. Kalau yang tak ada kubur ni, kena dalam ulas sawah ke, meletup ke apa kan. Simpan lama dalam peti sejuk ke apa kan. Maghrib hari dia mati. Mula soal munkar nakir. Kalau yang jenis maknawi, kalau umum hissi ni sebut, masuk kubur, masuk lahat, malaikat datang. Saya jawab soalan. Sakaratul maut ikhtiari. Sakaratul maut ikhtiari. Mabuk nak mati tu, dia ikhtiari lagi. Istilah dia macam mamai dan ngigo. Ngigo tidur tak? Mamai.
Mamai ni antara tidur tak tidur. Nama pun sakaratul maut, mabuk mati. Dia tak boleh sedar orang luar, dan masa tu memang dia pertarungan nak berpindah, dan masa tu iblis syaitan akan datang untuk merosakkan akidah ni. Antaranya itulah dia akan datang menyerupa dengan orang-orang yang dia kasih. Siapa orang yang nak mati tu dia kasih dengan siapa? Kalau kasih dengan mak, dia datang mak. Kasih guru, artis memang datang rupa artis rupa guru pun dia akan datang. Buat apa? Dia akan datang kan, antaranya dia bawa segelas air. Yang tu memang umum ujian masa sakaratul maut. Pasal masa nak mati tu ghalibnya dahaga yang amat sangat. Dia akan bawa air. Kalau mak kita, dia datang rupa mak. Dia panggil siapa? Awang. Ada cik awang nak ni. Guna awang nak cik dolar, $2 ada. Awang tak boleh, dolar tak boleh. Yup. Ada yup lah. Yup. Ni mak datang ni bawa air ke Mika. Kau minumlah air ni, hilang dah ke. Dia akan rosak situ. Kita pun mak datang bawa air hilang dan ke dia pergi rosak situ je. Minum air. Kalau kita ada akidah macam mana? Minum air hilang dahaga, Allah hilang dahaga. Syaitan ni walaupun kumpul mak. Dia datang macam tu. Dia tak akan jadi bodoh-bodohnya. Engkau matilah atas Yahudi dan Nasrani. Bengong dia cakap itu. Dia main itu bawa air ni, minum air ni hilang dahaga. Mak bawa air, mujurlah bawa air hilang dahaga. Mati di atas akidah, minum air hilang dahaga. Habis tengok mati, habis out. Teratur boleh rosak akidah. Bayar nak teratur boleh rosak akidah. Tak betul kan akidah ni. Masa tu ada duit juta-juta pun. Masa tu letakkan makhluk tempat makhluk, baru faham la ilaha illallah. Tu teori ada. Ilmu mesti faham. Untuk nak experiential learning, nak faham, nak pergi lalu supaya hati sanubari ini memang ma fi qalbi ghairullah. Hasbi rabbi jalallah. Allah meriliya kafi. Cukup Allah tak aku. Air ini akan hilangkan dahaga. Subhanallah. Yang menghilang dahaga Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Hilang dia pergi. Dia main rupa lain pula, rupa ustaz. Ustaz Rozaini ya. Ni bawa ayat ni, tengok dahaga ni. Mujur, terima kasihlah bawa ayat untuk saya. Buat baca doa lah nak. Baca doa lah. Sembang boleh lah. Ni pun sembang boleh. Sembang satu hal tu yang apa usaha dia nak bagi selamat. Betul kan kita? Faham dengan la ilaha illallah. Ilmu, tu macam mana? Tak selesai lagi. Amal ilmu, praktikal hari-hari. Walaupun dahaga, minum air macam mana? Air, kau makhluk. Aku kena minum kau untuk hilangkan dahaga. Tapi yang hilangkan dahaga aku Allah. Tengok tak larat, minum apa? Milo ke apa ke, susu ke, madu ke. Ya Allah, engkau yang bagi aku sihat. Madu, aku kena makan kau. Siapa? Sebab untuk engkau makan. Makanan sunnah apa tu satu hal. Tapi nisbah kita nak orang kata apa? Dapatkan akidah tu. Makan madu. Kau sebab untuk sihat. Yakin aku dengan Quran kalamullah. Allah yang kata makan sebab. Aku ambil kau makan. Bismillah. Ini tak sihat. Alhamdulillah Allah yang sihat kau. Nak kena by experience lalu. Macam tu. Ajar. Mudah-mudahan dapat kita betul-betul sedar, faham, yakin, hidup hati ke Allah Ta'ala. Tu memang syaitan benci sangat. Rasulullah macam tu, semua Nabi-Nabi macam tu, para awliya kita, para tutu kita macam tu. Jadi apa yang telah mereka ajar tu, yang dia ajar kat kita tu, bagi dapat macam tu. Ajar supaya apa pun rujuk ke Allah Ta'ala. Walaupun buat minum air ni, hati dengan Allah, jasad dengan makhluk. Itu ayat dah.
Ada semut, ada yang kata itu. Beredar je daripada tanah perkuburan meningkat kaki datang. Ya. Ada semasa Hmm. yang sebelum sebelum bawa ke kuburan wanti 3 kali Al-Fatihah. Benar kan? So kalau takat ringkas Fatihah 3 kali tak ada apa, kerana naik van tu lama lagi. Sangkut pula roda nak masuk van jenazah. Maka lama juga tak? Kau sepak gitu ya van tu bawa lari tu ya. Tu. Tak. Dan bersegera pun tak payahlah berlari tak. Bawa biasa jelah. Jadi maksudnya kalau takat Al-Fatihah istilahnya tenang, yang kau pun apa. Macam mana pun disuruh bersegera tu ada, tapi taklah kelang kabut macam tu. Jadi kalau takat baca Fatihah ringan tak ada apa. Tak ada apa-apa lah. Istilah tak ada apa-apa. Ni tak ada lah. Mati COVID. Pakat rambut lah tu. Debur dalam plastik lah. Saya jawab lah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin.